Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bertemu lagi pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan. Pagi ini insya-Allah kita akan melihat kembali hadis yang kita baca pada minggu yang lepas. Itu berkenaan dengan hakikat kehidupan manusia di atas muka bumi ini. An Abdullah radhiyallahu an qala khatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu wa khatta khututan sigharan ila hadha allazi fil wasati min janibihi allazi fil wasati wa qala hadha al-insan wa hadha ajaluhu muhitun bihi aw qad ahata bihi wa hadha allazi huwa kharijun amaluh wa hadhihi al-khututus sigharul a'rab fa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha wa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha. Daripada Abdullah radhiyallahu an, katanya Nabi SAW melukis garisan berbentuk segi empat. Khattan Nabi SAW khattan murabba'an. Nabi SAW melukis garisan berbentuk segi empat. Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Dan kemudian Nabi melukiskan garisan di tengah-tengah segi empat tersebut sehingga terkeluar daripada segi empat itu. Nabi menggariskan satu garisan daripada dalam segi empat itu sampailah di luar segi empat tersebut. Wa khatta khututan sigharan ila hadzal ladzi fil wasati min janibihi allazi fil wasati. Kemudian Nabi melukis beberapa garisan-garisan kecil yang kena ataupun yang berada di sebelah garisan yang di tengah itu. Wa qala, lalu Nabi bersabda, hazal insan, ini adalah manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi au qad ahata bihi. Dan ini adalah ajalnya yang meliputinya, yang mengepungnya. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluh. Dan ini iaitu garisan yang berada di luar daripada segi empat tersebut adalah merupakan angan-angannya. Wa hazihil khututus sigharu al-a'rad. Manakala garisan-garisan kecil yang berada di dalam segi empat tersebut itu merupakan ujian-ujian atau musibah-musibah yang akan menimpanya. Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Dan jika ujian ini dia terlepas daripadanya, akan datang ujian yang lain yang akan menimpanya, dan begitulah seterusnya. Dalam sebuah lagi hadis yang agak berbeza sedikit matanya daripada hadis ini, tapi dari segi maksudnya itu sama. Dalam Sunan Ibni Majah
An Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khattan murabba'an wa khattan wasatal khattil murabba'i wa khututan ila janibil khattil lazi wasatal khattil murabba' wa khattan kharijan minal khattil murabba'i faqal atadruna ma hadza qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala hadzal insan al-khattul awsatu wa hazihil khututu ila jambihi al-a'rad tanhashuhu aw tanhasuhu min kulli makanin fa in akhta'ahu hadza asabahu hadza wal khattul murabba'ul ajal al-mukhit wal khattul khariju al-amal. Daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, annahu khattan murabba'an, bahwasanya Nabi melukis garisan berbentuk segi empat. Wa khattan wasatal khatil murabba'i, dan kemudian Nabi melukis garisan di tengah-tengah segi empat tersebut. Wa khututan ila janibil khattil lazi wasatal khattil murabba', dan kemudian Nabi melukis garisan-garisan kecil yang berada di sebelah garisan yang di tengah itu. Lebih kurang beginilah gambarannya. Wa khattan kharijan minal khattil murabba', dan satu garisan yang berada di luar daripada segi empat tersebut. Faqal, lalu baginda bersabda, atadruna ma haza, apakah kamu mengetahui apakah lukisan ini, garisan-garisan ini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, lalu baginda bersabda, hazal insan al-khattul awsat. Lalu Nabi bersabda, garisan yang di tengah ini, garisan yang di tengah dalam segi empat tersebut, inilah manusia. Wa hazihil khututu ila jambihi al-a'rad, manakala garisan-garisan yang berada di tepinya ataupun di sebelahnya, itu merupakan fitnah-fitnah, musibah-musibah, ujian-ujian yang akan menimpanya. Tanhashuhu au tanhasuhu, yang menimpanya ataupun yang akan dia terselamat daripadanya. Min kulli makan, daripada setiap penjuru. Fa in akhta'ahu haza asabahu haza, maka jika dia terlepas daripada satu ujian ataupun musibah, dia akan ditimpa oleh ujian ataupun musibah yang lain. Wal khattul murabba' al ajal, manakala garisan segi empat ini merupakan ajal, kematian, al-mukhit, yang mengepungnya, yang dia tak akan dapat terlepas daripadanya. Wal khattul khariju al-amal, dan garisan berada di luar daripada segi empat tersebut merupakan angan-angannya. Baik, minggu lepas kita dah sebutkan berkenaan dengan hadis ini, iaitu berkenaan dengan manusia itu sifatnya dia panjang angan-angan, yang mana bila kita, kebanyakan kita pada hari ini, bila masuknya tahun yang baru, jadi macam-macam yang kita angan-angankan dan yang kita rancangkan untuk dunia kita. Tetapi tidak ramai di kalangan kita yang merancang untuk akhiratnya. Kadang-kadang perancangan itu hanya tertumpu kepada bagaimana untuk
meningkatkan lagi harta, memperbanyakkan lagi simpanan, kemudian bagaimanakah nak meningkatkan lagi keuntungan dalam perniagaan, dan pelbagailah rancangan-rancangan yang kebanyakannya lebih kepada kehidupan di dunia ini. Sedangkan apabila manusia itu terlalu fokus kepada perancangan untuk dunianya, ia akan menyebabkan dia melupakan akhirat. Walaupun dia tahu akhirat itu ada, tetapi disebabkan fokusnya itu hanya kepada dunia, maka ia akan menyebabkan kesan-kesan yang buruk kepada dirinya, khususnya berkenaan dengan hari akhiratnya itu. Dan manusia dalam hadis ini Nabi gambarkan angan-angannya itu panjang, lebih daripada ajal yang mengepungnya itu. Jadi manusia merancang jauh untuk dunianya, tapi dia terlupa bahawasanya ajalnya itu boleh datang menimpanya bila-bila masa tanpa dia sedari, tanpa sempat untuk dia membuat persediaan menghadapi kematian itu. Jadi sebab itu sebahagian daripada golongan salafus salih mereka menyebutkan bahawasanya panjang angan-angan itulah merupakan penyebab kepada kebinasaan seseorang. Kata Al-Hasan Al-Basri, ma atala 'abdun al-amal illa asa al-amal. Apabila seorang hamba itu dia memanjangkan angan-angannya, maka ia akan menyebabkan buruk amalannya. Kerana amalannya itu hanya ditumpukan kepada bagaimana untuk mendapatkan dunia ini, mendapatkan kejayaan di dunia ini, tetapi menyebabkan dia kurang untuk mengerjakan amalan yang memberikan manfaat kepadanya pada hari akhirat nanti. Kemudian begitu juga kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, inna minasyiqa tulul amal wa inna minan na'im qasral amal. Inna minasyiqa tulul amal wa inna minan na'im qasral amal. Kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya di antara kebinasaan seseorang itu adalah apabila panjang angan-angannya. Dan sesungguhnya di antara nikmat yang besar yang ada pada seorang itu adalah pendek angan-angannya, iaitu pendek angan-angannya untuk dunia ni. Tapi dia lebih melihat kepada akhiratnya itu. Jadi sebab itulah kalau kita lihat dalam hadis yang lain, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wa kana Ibn Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memegang bahuku, lalu baginda bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau wahai Abdullah, wahai Ibnu Umar, di dunia ini seolah-olah seorang yang asing. Au abiru sabil, ataupun seorang yang di dalam perjalanan, musafir yang dalam perjalanan. Itu pesan Nabi kepada Ibnu Umar, jadilah di dunia ini seperti orang yang asing. Yang mana seorang yang asing itu dia akan menganggap dunia ini bukanlah tempat tinggalnya yang selama-lamanya. Dia tahu dunia ini hanyalah sebagai suatu jalan persinggahan sementara buatnya,
yang mana dunia ni sepatutnya menjadi jambatan ataupun ladang kepada hari akhirat. Dia bukanlah tujuan. Tapi ada manusia yang menjadikan dunia ni sebagai tujuan dan menyebabkan dia akan binasa di hari akhirat. Sedangkan orang-orang yang beriman menjadikan akhirat itu sebagai tujuan dan dunia ini sebagai ladang ataupun tempat untuk dia berusaha menuai hasilnya nanti pada hari akhirat. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sebutkan berkenaan dengan perumpamaan Nabi dengan dunia ni ibarat seperti seorang penunggang kuda yang dia berhenti sebentar di bawah pokok untuk berehat dan kemudian dia akan meneruskan perjalanannya. Dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, inna masali wa masalid dunya karakibis tazalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Atau kama qala. Nabi SAW menyebutkan perumpamaan aku dengan dunia ni ibarat seperti seorang penunggang kuda yang sedang berehat di bawah sepohon pokok. Lalu dia akan pergi meninggalkannya. Sama dengan dalam hadis ni, pesan Nabi kepada Ibnu Umar, jadilah di dunia ni seperti seorang yang asing yang dia sedar bahawasanya dunia ni hanyalah sebagai suatu tempat yang sementara, tempat persinggahan buatnya, tempat untuk dia berusaha, tetapi destinasi yang akhir adalah akhirat itu. Kemudian kata Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantazirus sabah. Kata Ibnu Umar, apabila engkau berada pada waktu petang, maka janganlah engkau menunggu sehingga waktu pagi. Jadi jika engkau berada pada waktu petang, maksudnya ada kesempatan untuk melakukan amalan yang soleh, kebaikan pada waktu tersebut, janganlah menunggu sampailah kononnya untuk melakukannya pada hari pagi besok. Wa iza asbahta fala tantaziril masa. Dan apabila engkau berada pada waktu pagi, maka janganlah engkau menangguhkan sampai pada waktu petang untuk engkau melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, amalan yang soleh itu. Wa khuz min sihhatika limaradika. Dan ambillah waktu sihatmu, gunakanlah dengan sebaik-baiknya sebelum tibanya waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan ambillah, gunakanlah sepenuhnya waktu hidup kamu sebelum tibanya kematian kamu. Jadi kata-kata Ibnu Umar pula di sini, tadi merupakan kata-kata Nabi kepada Ibnu Umar. Kemudian kata Ibnu Umar pula kepada di sini kepada Mujahid, supaya jangan bertangguh dalam nak melakukan amalan yang soleh, kebaikan. Dan antara punca manusia menangguhkan amalan yang soleh itu disebabkan panjang angan-angan tadi. Disebabkan panjang angan-angannya, banyak perkara yang dia nak buat untuk dunia dia sampai dia menangguhkan amalan yang soleh atau kebaikan yang sepatutnya dia dahulukan. Dalam sebuah lagi hadis yang ada sedikit perbezaan dari segi matan dengan hadis yang tadi. An Ibnu Umar qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankabi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil wa'udda nafsaka fi ahli al-qubur. Faqala li Ibnu Umar idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah wa huz min sihhatika qabla saqamik wa min hayatika qabla mautik fa innaka la tadri ya abdallah masmuka ghadah. Daripada Ibnu Umar katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memegang bahuku, lalu baginda bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau, wahai Abdullah, wahai Ibnu Umar, di dunia ini seperti seorang yang asing ataupun seperti seorang musafir yang di dalam perjalanan. Wa'udda nafsaka fi ahli al-qubur. Dan ini ada tambahan sedikit mata ni dengan berbeza dengan hadis tadi. Wa'udda nafsaka fi ahli al-qubur. Dan hitunglah dirimu bersama-sama dengan penghuni kubur. Jadi sentiasa ingat engkau pasti akan mati dan akan menjadi sebahagian daripada penghuni kubur. Faqala Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar berkata kepadaku, ini kata Mujahid. Jadi Ibnu Umar berkata kepadaku, "Iza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa." Apabila engkau berada pada waktu pagi, maka janganlah engkau berharap untuk hidup sampai pada waktu petang. Wa iza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Dan apabila engkau berada pada waktu petang, janganlah engkau berharap engkau dapat untuk hidup sampailah pada waktu pagi besoknya. Wa khuz min sihhatika qabla saqamik. Ambillah, gunakanlah sebaik-baiknya waktu sihatmu sebelum waktu sakitmu. Wa min hayatika qabla mautik. Dan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Fa innaka la tadri ya abdallah masmuka ghada. Sesungguhnya engkau tak akan tahu, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, apakah namamu esok hari. Mungkin besok hari engkau akan digelar sebagai al-marhum, al-marhumah, ataupun orang Melayu sebut sebagai arwah. Boleh jadi besok hari merupakan hari kematianmu. Jadi ini nasihat Nabi kepada Ibnu Umar dan nasihat Ibnu Umar kepada Mujahid, iaitu seorang tabi'in. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis ni, Nabi menyebutkan tentang panjangnya angan-angan yang merupakan suatu fitrah yang ada pada diri manusia itu. Cuma bezanya golongan yang beriman, mereka tahu, walaupun mungkin mereka merancang untuk dunia mereka, tapi mereka sedar bahawasanya akhirat itu lebih utama dan mereka juga merancang untuk akhirat mereka. Bahkan perancangan untuk akhirat itu lebih baik lagi daripada untuk dunia mereka. Dan kalau kita lihat dalam Quran, antara penyebab kepada panjangnya angan-angan itu, yang pertamanya disebabkan oleh kejahilan, di mana manusia hanya mengambil berat tentang ilmu dunia ni. Jadi bila ilmu yang dia ada hanyalah ilmu berkaitan dengan dunia, maka sudah pastilah apa yang akan menjadi fokus dalam kehidupannya tentulah tentang dunia ni. Jadi segala ilmu yang dia ada, segala kemahiran yang dia ada, digunakan hanya semata-mata untuk dunia. Jadi sebab kerana itulah kalau kita lihat banyak ayat-ayat dalam Quran, Allah menegaskan tentang Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutuskan para nabi dan para rasul untuk menyampaikan kepada manusia ilmu tentang hari akhirat mereka. Kalau kita lihat, Allah menyebutkan dalam surah 30 ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun.
ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang perkara-perkara yang zahir daripada kehidupan dunia mereka. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka terhadap hari akhirat mereka lalai. Jadi mereka tahu, iaitu mereka pandai, mereka belajar sampailah mereka pandai, mereka menguasai, mereka menjadi mahir, pakar dalam perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan dunia. Tetapi mereka tentang hari akhirat, mereka lalai. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, tidakkah mereka memikirkan tentang diri mereka? Ma khalaqallahu as-samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Tidakkah Allah menciptakan petala langit dan bumi ini dan apa yang ada antara kedua-duanya melainkan dengan tujuan yang benar. Wa ajalin musamma, dan adanya suatu waktu, batas waktu yang telah ditentukan, ataupun adanya ajal. Yang mana bila sampai ajalnya itu, maka dia akan manusia akan mati dan meninggalkan dunia ni. Ataupun kalau alam, bila berlakunya hari kiamat, maka langit dan juga bumi ini akan hancur berkecai. Jadi kesemuanya ada tujuan yang benar, ada tujuan Allah ciptakan, dan ada batas waktu yang telah ditentukan. Jadi manusia Allah ciptakan untuk mengabdikan diri kepadanya. Dan ada ajalnya itu. Dan ajal itulah kiamat. Sama ada kiamat yang akan datang menimpa manusia ni berupa kiamat yang kecil, iaitu kematiannya, ataupun kiamat yang besar, iaitu berlakunya kehancuran alam ini. Wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia itu mereka engkar kepada pertemuan dengan Tuhan mereka. Awalam yasiru fil ardi, Allah sebut lagi dalam ayat seterusnya, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini, fayanzuru kaifa kana aqibatul lazina min qablihim, lalu mereka melihat bagaimanakah akibat yang menimpa orang-orang yang sebelum daripada mereka. Kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha. Golongan yang terdahulu itu lebih hebat daripada mereka dari segi kekuatannya. Wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha. Dan mereka memakmurkan bumi ini dan meninggalkan kesan di atas muka bumi ini lebih banyak lagi daripada apa yang mereka makmurkan. Ini golongan yang terdahulu lebih banyak mereka makmurkan dunia ni jika dibandingkan dengan golongan yang kemudian. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, dan telah datang kepada mereka para rasul dengan keterangan-keterangan. Fama kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Tidaklah Allah menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi lihat bagaimana Allah binasakan golongan yang terdahulu, yang mana mereka ni kalaulah dikira dari segi ilmu mereka itu dan kehebatan mereka, harta mereka, kesemua itu lebih banyak lagi daripada apa yang dilakukan ataupun yang dimiliki oleh golongan yang datang kemudian, iaitu umat Nabi SAW itu dimulakan dengan kaum Quraisy ketika zaman Nabi. Jika dibandingkan dengan golongan yang terdahulu, golongan yang dahulu itu lebih hebat lagi daripada mereka. Dalam ayat yang lain, kalau kita lihat dalam surah 29 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم
fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Wa 'adan wa Thamud. Dan ingatlah apa yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud yang Allah binasakan. Yang mana kesan kemajuan mereka itu masih lagi dapat dilihat pada hari ini. Masih ada kesan-kesan tinggalan bangunan-bangunan yang mereka bina dulu. Waqad tabayyana lakum min masakinihim, dan telah nyata, telah jelas kepada kamu bekas-bekas tempat tinggal mereka. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan telah menghiaskan indah segala perbuatan-perbuatan mereka. Fasaddahum 'anis sabil, lalu menghalang mereka daripada jalan yang lurus, jalan Allah itu. Wa kanu mustabsirin, sedangkan mereka itu merupakan golongan yang bijak pandai, yang berpandangan jauh. Di sini Allah nyatakan kaum 'Ad dan juga kaum Thamud. Mereka ini golongan yang bijak pandai. Itu bijak pandai tentang dunia. Tinggi ilmunya dalam dunia ini, tetapi berkaitan dengan akhirat, mereka tidak menumpukan kepada ilmu akhirat tersebut. Jadi segala ilmu yang mereka ada hanyalah untuk dunia ini semata-mata. Walaupun Allah utuskan ramai Nabi dan Rasul kepada mereka untuk menyampaikan kepada mereka ilmu berkenaan dengan hari akhirat itu, tetapi mereka menolak untuk mempelajari, seterusnya mengikuti ayat-ayat Allah yang merupakan ilmu yang lebih utama lagi daripada ilmu dunia itu. Dan Allah sebut dalam surah 53 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فأعرض amman tawalla an zikrina, maka tinggalkanlah, berpalinglah daripada golongan yang dia berpaling, yang tak pedulikan zikrina, peringatan daripada kami. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi supaya tinggalkanlah golongan yang berpaling daripada Al-Quran itu. Walam yurid illal hayatad dunya, tidak lain mereka hanya menginginkan kehidupan dunia ini. Zalika mablaghuhum minal ilm, itulah puncak tujuan yang akhir daripada ilmu yang mereka ada. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih tahu tentang siapakah golongan yang sesat daripada jalannya. Wa huwa a'lamu biman ihtada, dan dialah yang lebih tahu tentang siapakah orang-orang yang berhak untuk mendapat petunjuk itu. Dia Allah sebutkan tentang ada manusia yang mereka ni golongan yang berilmu, tapi puncak kepada ilmu yang mereka ada itu hanyalah sekadar untuk mendapatkan habuan dunia. Mereka merancang untuk dunia mereka. Dan Allah perintahkan Nabi supaya tinggalkan golongan yang sebegini, iaitu golongan inilah juga golongan yang tak pedulikan kepada ataupun yang berpaling daripada zikrillah, peringatan daripada Allah, Al-Quran itu. Sebaliknya golongan yang beriman, ilmu dunia itu mereka ada, tetapi dalam masa yang sama mereka utamakan ilmu akhirat itu. Jadi tak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, ilmu dunia mereka sanggup untuk belajar berpuluh-puluh tahun tentang ilmu dunia. Tetapi akhirat itu, ilmu akhirat, ilmu Al-Quran, ilmu berkaitan dengan sunnah Nabi itu mereka tak sanggup untuk mempelajarinya atas dasar ini merupakan perkara yang susah, yang berat untuk mereka pelajari.
Sedangkan kalaulah mereka menyadari tentang betapa besarnya, jauh bezanya akhirat dengan dunia itu, tentulah mereka akan nampak perlunya untuk mereka mengutamakan ilmu akhirat itu. Di samping mereka mempelajari ilmu untuk menguruskan kehidupan mereka di atas muka bumi ini. Tapi apabila manusia utamakan ilmu yang dunia ini sampai melupakan ilmu akhirat, Quran dan juga sunnah itu, maka ia menyebabkan mereka leka dengan dunia. Walaupun mereka tahu akhirat itu ada, tapi mereka leka dengan dunia dan mereka sampai kepada suatu tahap kematian datang menimpa mereka tanpa sempat untuk mereka merancang untuk hari akhirat mereka. Itu punca panjang angan-angan disebabkan kejahilan yang menimpa manusia ini, walaupun mereka pandai, mahir tentang dunia, tetapi tak ada ilmu berkenaan dengan akhirat, tak ada ilmu berkenaan dengan Quran dan juga hadis Nabi itu. Kerana inilah dua ilmu yang dapat untuk selamatkan manusia pada hari akhirat nanti. Kemudian keduanya, punca kepada panjangnya angan-angan itu adalah manusia tunduk kepada hawa nafsu. Allah menyebutkan dalam surah 3 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء wal banin. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu perkara-perkara yang dicintai oleh hawa nafsu daripada wanita dan anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang bertimbun-timbun, minaz zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kecintaan kepada kuda yang bertanda tapi yang terlatih. Kalau dulu kuda tu, kalau hari ini merujuk kepada kenderaan. Jadi manusia sukakan kenderaan yang cantik, yang mewah. Wal an'am, dan binatang-binatang ternakan. Wal hars, dan kebun ataupun ladang-ladang. Zalika mata'ul hayatid dunya. Kesemua itu merupakan kesenangan dalam kehidupan dunia ini. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya ada sebaik-baik tempat kembali, iaitu syurga. Jadi manusia memandang indah kepada wanita, ataupun kalau wanita, lelaki lah pasangan, berpasangan. Manusia sukakan pasangan, sukakan anak-anak, sukakan harta benda yang banyak daripada emas dan perak, sukakan kenderaan yang cantik, yang mewah, dan sukakan harta dalam bentuk binatang ternakan ataupun ladang kebun, hartanah yang banyak. Semua itu manusia, perkara-perkara yang manusia suka. Tetapi apabila manusia cintanya mereka kepada perkara ini sampai melalaikan mereka daripada akhirat, maka itu menyebabkan kebinasaan akan menimpa mereka. Sedangkan golongan yang beriman, mereka tahu semua perkara ini merupakan kesenangan yang Allah berikan di atas dunia ini. Tidaklah salah untuk sukakan perkara-perkara ini. Bahkan itu merupakan fitrah. Tetapi jika ia menjadi tujuan, kesemua usaha kita, masa kita,
tenaga kita habis untuk mendapatkan ini semata-mata, maka ketika itulah dikatakan manusia ini cintakan dunia lebih daripada akhirat. Sebaliknya golongan yang beriman, pasangan mereka, anak-anak mereka, harta benda mereka yang banyak, kenderaan mewah yang mungkin mereka ada, ya semua harta yang lain yang mereka ada, kesemuanya digunakan untuk mendapatkan pahala pada hari akhirat. Kesemuanya digunakan dengan sebaik-baiknya dan tidak melalaikan mereka daripada akhirat itu. Jadi itu beza antara golongan yang ingkar dan golongan yang beriman. Golongan yang ingkar menjadikan semua perkara ini sebagai tujuan mereka. Sebaliknya, golongan yang beriman menjadikan semua perkara ini sebagai alat untuk mereka mendapatkan ganjaran di sisi Allah, yang mana itulah sebenarnya tujuan mereka, untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah pada hari akhirat nanti. Jadi, walaupun mungkin mereka sibuk bekerja, tapi itu tidak menyebabkan mereka melupakan tanggungjawab mereka kepada agama. Walaupun sibuk belajar ilmu tentang dunia untuk menguruskan kehidupan ini, tapi dalam masa yang sama mereka sedar tentang kewajipan mereka untuk menuntut ilmu akhirat itu. Dan mereka tetap terusan istiqamah untuk belajar tentang ilmu akhirat. Harta yang banyak tidak menyebabkan mereka lalai sampai menggunakan harta itu hanya untuk keseronokan semata-mata, tetapi harta yang banyak itu digunakan untuk jalan Allah, sedekah, infak dan sebagainya. Jadi ini golongan yang beriman yang menjadikan semua ini sebagai alat, bukan sebagai tujuan, tapi sebaliknya alat untuk mendapatkan tujuan yang sebenar itu, iaitu ganjaran di sisi Allah pada hari akhirat. Dan kemudian, jadi ini dua perkara. Punca kepada panjangnya angan-angan, yang pertamanya disebabkan oleh kejahilan, dan yang keduanya tunduk kepada hawa nafsu. Dan kemudian kesan-kesan yang buruk yang akan menimpa manusia itu apabila mereka panjang angan-angan. Yang pertamanya mereka akan menangguhkan taubat. Mereka akan menangguhkan taubat. Allah menyebutkan dalam surah 10 ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر, dan kami menyelamatkan Bani Israel menyeberangi Laut Merah. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Fir'aun dan tenteranya mengejar kaum Bani Israel penuh dengan kebencian dan permusuhan. Hatta iza adrakahul gharaq, sehinggalah apabila Fir'aun itu hampir tenggelam. Qala amantu, kemudian kata Fir'aun, aku beriman, annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahawasanya tiada ilah melainkan Tuhan yang diabdikan diri, yang diimani dengannya oleh kaum Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang muslim, yang tunduk patuh berserah diri pada Allah.
Al-an, apakah sekarang ini baru engkau hendak beriman, hendak bertaubat? Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sedangkan sebelum ini engkau derhaka kepadaku dan kau termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan. Dalam dua-dua ayat ini Allah menyebutkan tentang keadaan yang menimpa Fir'aun dan tenteranya, yang mana mereka ditenggelamkan dalam Laut Merah. Mereka ini satu kaum yang pandai, yang terkenal tamadun mereka, mahir tentang ilmu dunia. Tetapi apabila sampainya dakwah kepada mereka daripada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, mereka tak nak untuk beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan kesudahannya mereka dibinasakan dengan ditenggelamkan ke dalam Laut Merah. Dan di akhir hayatnya itu Fir'aun sempat mengatakan dia beriman. Tapi ketika itu taubatnya telah pun terlewat dan tak diterima di sisi Allah. Jadi disebabkan dunia itu menyebabkan walaupun dia mengatakan dia beriman, dia bertaubat, tetapi taubatnya itu merupakan taubat yang tak diterima lagi dah, disebabkan dia terlambat. Jadi ini antara kesan panjangnya angan-angan sibuk dengan dunia akan menyebabkan menangguh-nangguhkan taubat. Sedangkan sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, sepanjang masa dia kena sentiasa bertaubat, itu memohon keampunan kepada Allah atas segala dosa yang dilakukan dan ditinggalkan. Taubat itu bukan sekadar istighfar semata-mata. Istighfar sebahagian daripada taubat, itu mohon keampunan. Tapi dalam masa yang sama, ada perkara yang lain yang menyertai istighfar itu, iaitu seperti azam, meninggalkan perbuatan atau amalan yang buruk. Kemudian bersungguh-sungguh untuk berazam untuk melakukan amalan yang soleh, memperbanyakkan amalan yang soleh selepas daripada itu. Dan kemudian istiqamah. Jadi itu yang merupakan taubat nasuha. Yang mana perintah untuk bertaubat itu Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Surah 66. Ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allah menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kamu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan mudah-mudahan dia memasukkan kamu ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabi wallazina amanu ma'ah. Ingatlah hari yang Allah takkan menimpakan kesedihan kepada Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama dengannya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka akan berada di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunkanlah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau ke atas setiap sesuatu adalah Tuhan yang maha berkuasa. Jadi perintah untuk bertaubat ini Allah
tujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Jadi bila panjang angan-angan, sibuk dengan perancangan untuk dunia, akan menyebabkan manusia menangguhkan taubat itu. Kemudian yang keduanya, manusia juga akan menangguhkan amalan yang soleh kerana merasakan ada banyak waktu yang ada digunakan untuk dunia dan masih ada lagi waktu yang banyak untuk akhirat mereka. Sedangkan Allah menyebutkan dalam surah 63 ayat yang ke-10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Dan infakkanlah kamu sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada kamu sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di kalangan kamu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalaulah engkau menangguhkan kematianku ini kepada waktu yang dekat. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Supaya aku dapat untuk bersedekah dan aku termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi Allah menyebutkan tentang golongan yang di akhir hayatnya itu, ketika itu barulah dia menyesal ketika dia tahu dia hampir mati. Dia berharap supaya dia diberikan tempoh untuk dia bersedekah, untuk dia menginfakkan harta, dan untuk dia termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan amalan yang soleh yang lain selain daripada infak dan juga sedekah itu. Jadi panjangnya angan-angan akan menyebabkan manusia menangguh-nangguhkan amalan yang soleh. Contohnya seperti infak yang Allah sebut dalam ayat ini, disebabkan mereka merasakan masih ada lagi waktu yang banyak untuk mereka melakukan amalan tersebut. Kemudian seterusnya, kesan kepada angan-angan yang panjang juga Allah menyebutkan manusia akan melupakan akhirat, mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Allah sebut dalam surah 16 ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Demikian itu disebabkan mereka, itu golongan yang ingkar, mereka mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Dan bahwasanya Allah akan berikan hidayah kepada kaum yang ingkar itu. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci hati-hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah golongan yang lalai. Mereka utamakan dunia dan lalai tentang hari akhirat. Dan satu lagi ayat Allah sebutkan dalam surah 21 daripada ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdath illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa allazina zalamu hal hadza illa basharum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Iqtaraba lin-nas hisabuhum. Telah hampir dekatnya waktu hisab kepada manusia itu. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sedangkan mereka dalam kelalaian, berada dalam kelalaian dan mereka berpaling daripada hari perhitungan itu. Hari perhitungan telah hampir sampai kepada mereka, tapi mereka lalai dan mereka berpaling. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdath. Tiada yang datang kepada mereka daripada peringatan Tuhan mereka yang baru turun satu persatu. Di ketika zaman Nabi dulu, ketika Nabi peringatkan kaum musyrikin tentang hari akhirat, dan ayat berkenaan akhirat itu turun satu persatu selama 23 tahun. Allah peringatkan mereka tentang hari akhirat. Illa istama'uhu, melainkan mereka hanya mendengarkannya. Wahum yal'abun, dan mereka bermain-main. Mereka tak ambil berat tentang peringatan-peringatan daripada Allah, tentang ayat-ayat Allah itu. Hari hisab itu hampir sampai, tapi mereka lalai dengan dunia mereka. Mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah dan mereka tak ambil berat. Mereka bermain-main dan mereka tak ambil berat. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai dan juga leka daripada ayat-ayat Allah itu. Jadi ini kesan yang ketiga, iaitu menyebabkan manusia akan mengutamakan dunia dan lalai daripada akhirat. Walaupun dia tahu akhirat itu ada, tapi dia lalai dan juga leka dengan akhirat. Lalai dan juga leka dengan dunia sampai melupakan akhirat itu. Dan kemudian seterusnya adalah akan menyebabkan kerasnya hati itu, lalu susah untuk menerima hidayah. Allah sebut dalam surah 57 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk hati mereka tunduk kepada ayat-ayat Allah dan kepada apa yang datang daripada kebenaran itu, ayat-ayat Allah dan juga sunnah Rasul itu. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang dikurniakan dengan Alkitab daripada sebelum itu. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Berlalunya waktu yang panjang ke atas mereka, tapi mereka tetap lalai, tak nak untuk tunduk kepada ayat-ayat Allah dan kepada apa yang datang daripada kebenaran itu. Faqasat qulubuhum, lalu menyebabkan hati-hati mereka menjadi keras. Di waktu panjang mereka ada, tetapi hati mereka menjadi keras. Sepatutnya waktu yang panjang tersebut digunakan, kalau digunakan dengan sebaik-baiknya, akan menyebabkan hati-hati mereka menjadi lembut dan mereka beriman kepada ayat-ayat Allah. Tetapi tidak, waktu panjang mereka ada, tapi disebabkan mereka tumpukan kepada perkara yang lain, iaitu dunia, itu menyebabkan hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan daripada mereka adalah golongan yang fasik. Jadi ini antara kesan kepada panjangnya angan-angan yang wujud dalam diri manusia itu. Itu yang pertama, akan menyebabkan dia menangguhkan
pintu taubat yang Allah sediakan buat dia. Selagi nyawa masih ada, selagi itulah pintu taubat masih terbuka buatnya. Kemudian yang keduanya akan menyebabkan dia menangguhkan amalan soleh yang dia sepatutnya boleh lakukan, tapi dia tangguhkan dengan anggapan dia masih ada waktu yang panjang. Kemudian yang ketiganya akan menyebabkan dia mengutamakan dunia dan melupakan akhirat. Dan seterusnya akan menyebabkan hatinya menjadi keras, lalu susah untuk dia menerima hidayah ataupun petunjuk daripada Allah itu. Sebab itulah sebahagian golongan salafus saleh, seperti kita sebut di awal kelas tadi, iaitu Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Al-Basri, ma'atala abdun al-amal illa asa al-amal. Tiadalah seorang hamba itu yang panjang angan-angannya, melainkan akan menyebabkan amalannya menjadi buruk. Kemudian kata Al-Fudail bin Iyad, inna minasyiqa taulal amal wa inna minan na'im qasril amal. Sesungguhnya di antara kebinasaan itu adalah panjangnya angan-angan. Itu berkaitan dengan dunia ni. Wa inna minan na'im qasrul amal. Dan sesungguhnya di antara nikmat yang Allah kurniakan itu adalah pendek angan-angan tentang dunia. Tetapi dia menumpukan kepada akhirat itu. Baik. Jadi kita kembali kepada hadis yang utama yang kita baca pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan manusia dan angan-angannya yang panjang, dan kemudian tentang kematian yang akan meliputinya, yang mengepungnya, yang menyebabkan dia tak sempat untuk melaksanakan segala angan-angan yang dia rancangkan itu. Sebab itu golongan yang beriman, seperti mana nasihat Ibnu Umar kepada Mujahid itu, janganlah menangguhkan suatu perkara kebaikan. Kalau berada pada waktu petang, janganlah menunggu pada waktu pagi. Dan bila berada pada waktu pagi, janganlah menunggu sampai masuknya waktu petang. Dan gunakanlah masa sihat itu sebelum tibanya waktu sakit. Dan gunakanlah masa hidup itu sebelum tibanya waktu kematian itu. Baik. Sekat itu dulu untuk pagi ini. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Baik. Assalamualaikum. Salam. Ya. Saya Rosnina nak tanya, dalam keadaan sekarang ni terlalu banyak ujian yang manusia hadapi kan. Ada kalanya hati kita ni macam berbolak-balik Ustaz. Kita tak tahu berada di mana. Jadi mohonlah nasihat daripada Ustaz, apakah yang kita perlu lakukan dalam keadaan kita tak tahu nak buat apa. Selain daripada kita ambil wuduk, mengaji, solat taubat dan sebagainya kan. Nak mohon ketenteraman hati yang dengan segera tu macam mana caranya? Terima kasih Ustaz. Okay. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah mengajarkan kepada kita tentang suatu doa yang kita perlu minta kepada Allah. Allah sebut dalam surah surah 3 ayat 147. Allah sebutkan tentang kata-kata golongan yang beriman dan yang berjihad fi sabilillah. Qalu rabbana waghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami,
kurniakanlah keampunan kepada kami terhadap dosa-dosa kami dan segala perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami. Wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami. Wansurna al qaumil kafirin, dan berikanlah pertolongan kepada kami ke atas golongan yang ingkar itu. Di sini kita nak fokuskan wasabbit aqdamana, teguhkanlah pendirian kami. Dalam hadis Nabi ajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Jadi sebagai seorang hamba yang kita pada zaman kita ni, kita tak tahu, kadang-kadang terlampau disebabkan banyaknya perkara dan hebatnya ujian, fitnah yang menimpa dunia ketika ini. Jadi kadang-kadang kita tak tahu apa yang patut kita lakukan. Jadi kita sebagai seorang hamba yang lemah, kita perlu sentiasa memohon kepada Allah supaya Allah kurniakan hati yang tetap dalam agama ini, tetap dalam ketaatan kepada Allah. Dan kemudian di samping kita berdoa kepada Allah, kita perlu melakukan usaha-usaha supaya kita tetap berada di atas jalan yang lurus itu. Dan untuk berada di atas jalan yang lurus, dia mesti dimulakan dengan ilmu. Sebab tu kita sebut tadi, punca manusia panjang angan-angan disebabkan kejahilan itu yang menimpa manusia. Dan itulah juga tujuan Allah utuskan Nabi dan juga Rasul, dan Allah turunkan kitab-kitab itu. Jadi kita di samping kita berdoa kepada Allah, kita mesti mulakan dengan usaha untuk menuntut ilmu itu. Kerana dengan ilmu itulah kita dapat kenal mana satu kebenaran, mana suatu kebatilan. Apa yang patut kita lakukan dan apa yang perlu kita tinggalkan. Dan kemudian selepas kita ada ilmu, iaitu perlu kepada amalan lah. Kerana ilmu yang tak disertai dengan amalan, dia tak akan berguna juga. Sebab itu Nabi juga mengajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Dan ini juga selalu kita baca di akhir kelas kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu, kurniakanlah kepada kami ilmu yang berikan manfaat. Ilmu yang berikan manfaat, maksudnya ilmu itu sendiri ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu bukan sekadar ilmu dunia, tetapi ilmu tentang akhirat kita. Ilmu yang datang daripada Al-Quran, yang datang daripada hadis-hadis Nabi. Dan kemudian ilmu itu, sesudah ilmu itu ilmu yang sahih, dia mesti disertai dengan amalan. Barulah ilmu tersebut bermanfaat. Kerana ilmu tanpa amalan, dia tak akan berikan manfaat kepada diri kita. Jadi apa yang patut kita lakukan? Yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Kemudian kita berusaha untuk menuntut ilmu yang benar itu. Dan kemudian yang ketiganya, kita sesudah kita faham tentang ilmu yang benar itu, barulah kita akan dapat untuk melaksanakan perintah Allah. Seperti mana yang Allah perintahkan dan seperti mana yang Nabi tunjukkan kepada kita. Dan kemudian amalan tersebut disertai dengan istiqamah. Kita doa, kemudian ilmu, amalan dan juga istiqamah itu. Itu antara perkara yang boleh kita lakukan. Di samping kalau kita sebut puasa, solat sunat, solat yang wajib dan sebagainya, itu semua memanglah sebahagianlah daripada amalan. Tapi sebelum amalan itu, dia mesti ada kita berdoa kepada Allah, ditunjukkan jalan yang lurus, kemudian kita berusaha untuk menuntut ilmu, dan kemudian kita berusaha melakukan amalan, banyakkan amalan dan berusaha untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah itu. Baik. Ada apa lagi? Ustaz, tadi dalam ayat 53, 29 hingga 30, ada dikatakan, maka tinggalkanlah, iaitu berpaling daripada golongan yang tidak peduli akan peringatan kami, iaitu Al-Quran.
Jadi maksudnya dalam ayat ni kita kita tak perlu adakah maksud berpaling tu kita tinggalkan, tak perlu berdakwah kepada mereka ke, apa maksud dia? Okey, kalau tengok balik dalam surah 53 ayat 29. Fa'arid amman tawalla an zikrina. Maka berpalinglah engkau terhadap orang yang berpaling, yang tak pedulikan peringatan daripada kami. Dia berpaling disebutkan di sini, dia setelah melalui peringkat-peringkat yang tertentulah. Peringkat yang pertama, mestilah disampaikan dahulu dakwah ataupun peringatan kepada seorang ataupun suatu golongan itu. Sampaikan dulu ayat-ayat Allah. Itu perintah Allah. Lain yang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat, peringatan yang baik. Disampaikan ayat-ayat Allah, sampaikan hadis-hadis Nabi, kemudian sampaikan nasihat-nasihat yang baik. Kemudian tunjukkan contoh yang baik kepada mereka. Dan kemudian kalaulah selepas semua perkara itu dah dilakukan, mereka tetap juga kekal, tak nak untuk meninggalkan kekufuran, keingkaran, kesyirikan, kemaksiatan dan sebagainya itu, di ketika itu barulah kita berpaling meninggalkan mereka lah. Dia bukan pertama terus meninggalkan, tapi sampaikan dulu peringatan, ayat-ayat Allah, kemudian nasihat-nasihat, dan jika mereka terus kekal sebegitu, ketika itu barulah tinggalkan mereka supaya tidak memberikan kesan yang buruk kepada kita. Dan dalam masa yang sama, kita berdoa juga lah, minta supaya Allah berikan, kurniakan hidayah dan juga petunjuk kepada mereka. Kerana itu juga apa yang Nabi lakukan. Nabi memohon kepada Allah. Sesudah banyak kali Nabi menyampaikan dakwah kepada Abu Jahal, kepada pembesar Quraisy yang lain, Umar ketika itu, Nabi berdoa kepada Allah, berikanlah hidayah, kuatkanlah Islam ini dengan salah seorang daripada dua, Umar, Amr bin Hisham dan juga Umar bin Al-Khattab. Amr bin Hisham itu merujuk kepada Abu Jahal. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Sesudah Nabi sampaikan banyak kali dakwah kepada mereka, mereka tetap kekal sebegitu, tak nak beriman. Kemudian Nabi biarkan mereka dan Nabi doa kepada Allah. Dan kemudian Allah mustajabkan doa Nabi, terima doa Nabi dengan berikan hidayah, petunjuk kepada Umar, disebabkan usaha juga yang ada pada Umar itu. Jadi itu peringkat-peringkatnya. Sampaikan dulu peringatan, ayat-ayat Allah, nasihat yang baik, kemudian tunjukkan contoh yang baik, dan kemudian sesudah itu kalau mereka tetap juga kekal dalam keadaan sedemikian, tinggalkan mereka dan doakan mereka. Maknanya Ustaz, itu kira berpaling tu kira perintah perkataan berpaling dalam ayat ni adalah fi'il amal ya. Maknanya Allah perintahkan kita untuk berpaling daripada orang tersebut selepas kita melalui proses-proses tersebut, ataupun adakah kita boleh teruskan juga kalau kata kita tak nak berpaling, kita terus, kita bersabar macam tu. Okey, berpaling ini bukanlah maksudnya kita tinggalkan terus tanpa kita berikan peringatan kepada mereka. Jadi mungkin ada segolongan yang tertentu yang memang jelas mereka ni golongan yang benar-benar menentang Allah dan Rasul, yang nampak macam dah tak ada harapan dah. Golongan yang macam ni kita tinggalkan dan kita doakan. Dan kalau golongan yang dekat dengan kita, yang kita sayang, ahli keluarga kita, sahabat handai kita yang baik dengan kita, ini golongan yang tak boleh kita berpaling daripada mereka. Kita kena sentiasa berterusan menyampaikan dakwah kepada mereka. Itu yang Nabi buat kepada Abu Talib. Walaupun Abu Talib ni
dia tak nak beriman. Banyak kali Nabi sampaikan dakwah puluhan tahun, tapi Nabi tak pernah putus asa untuk sampaikan dakwah kepada Abu Talib. Berbeza dengan pembesar Quraisy yang lain, Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi tinggalkan mereka, dan kemudian Nabi doakan supaya Allah berikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Dia ada golongan yang tertentu yang kita tinggalkan mereka, yang benar-benar jelas penentangan mereka kepada Allah dan Rasul. Tapi ada golongan yang kita kena sentiasa berterusan berikan nasihat kepada mereka, yang mana mereka ini seperti mana yang Nabi lakukan kepada Abu Talib itu, sampai Abu Talib mati, meninggal dunia. Nabi tetap juga suruh Abu Talib itu untuk ucapkan kalimah syahadah, tapi dia enggan. Okey, faham Ustaz. Jazakallah khairan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya Fatimah. Salam ya. Nak minta Ustaz jelaskan tentang ayat 5, surah 57 Al-Hadid tadi, ayat 16. Adakah ini contohnya, satu daripadanya ialah orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, macam-macam lah kan, sehingga melampaui solat, dan contoh-contoh lain juga Ustaz mengenainya, walaupun dia tahu solat tu wajib semua kan, tan tu dia melambat-lambat melengah kan. Okey. Kalau tengok dalam ayat ni Allah sebut alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah. Bukankah belum sampaikah waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk hati-hati mereka tunduk patuh kepada peringatan daripada Allah. Wa ma nazala minal haq, dan apa yang turun daripada kebenaran itu. Al-haq itu merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ayat di awal ayat ini Allah sebut sifat orang yang beriman itu sepatutnya bila dia mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi, mendengar kebenaran itu, dia akan terus hatinya itu tunduk kepada ayat-ayat Allah dan kebenaran itu. Dia tidak menangguh-nangguhkan. Kerana sifat itu, sifat menangguh-nangguhkan untuk tunduk kepada kebenaran itu adalah sifat yang ada pada kaum Ahlul Kitab, yang mana waktu yang panjang Allah beri kepada mereka. Ramai Rasul. Kemudian banyak kitab yang Allah berikan. Disebabkan mereka menangguhkan untuk taat kepada Allah dan Rasul itu, menyebabkan hati-hati mereka menjadi keras, dan kemudian hidayah tak dapat masuk ke dalam hati mereka. Dan begitu juga orang yang Muslim, yang mana mereka tahu tentang kewajipan-kewajipan yang mereka patut lakukan, tapi mereka menangguh-nangguhkan, bahkan mereka tinggalkan, mereka cuaikan. Jadi itu menyebabkan hati mereka makin lama akan menjadi makin keras, dan akan sampai suatu waktu nanti hidayah tak akan dapat masuk ke dalam hati mereka. Jadi kalau sebahagian di kalangan kaum muslimin mungkin dia tak ambil berat berkenaan dengan ibadah-ibadah yang wajib seperti solat contohnya, ataupun menuntut ilmu itu wajib, yang kadang-kadang dianggap sebagai sunat saja. Kalau dibandingkan menuntut ilmu tu dengan solat sunat tu, menuntut ilmu tu lebih penting lagi. Nabi sebut talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib ke atas seorang muslim. Jadi kalau seorang muslim yang mencuaikan kewajipan itu, dia akan menyebabkan hati itu makin lama makin keras, dan akan menyebabkan hidayah tak dapat masuk ke dalam hati mereka, sampai suatu waktu Allah tarik peluang mereka itu dan hati mereka menjadi keras. Mereka tak sempat untuk bertaubat kepada Allah, dan mereka meninggal dunia dalam keadaan melakukan dosa yang besar kepada Allah. Jadi sebab itu perintah Allah yang kita dah lihat juga tadi, supaya orang-orang yang beriman sentiasa bertaubat nasuha itu. Jangan memandang remeh tentang dosa dan juga maksiat yang dilakukan. Kerana puncanya, kesannya nanti akan menyebabkan hati menjadi keras, hidayah tak akan dapat masuk. Dan ayat ini umum, walaupun Allah sebut Ahlul Kitab, itu sebagai contoh kepada kita. Dan termasuk di dalamnya semua kaum muslimin yang juga sebenarnya golongan yang ada kitab jugalah kaum muslimin ni.
yang ada kitab tapi tak pedulikan kitab itu. Dia termasuk juga dalam ayat ini. Kaum muslimin yang mencuaikan kewajipan-kewajipan yang sepatutnya dilakukan. Ialah ilmu yang penting Ustaz untuk tunjuk jalan yang betul, cara beribadat. Ya, betul. Supaya Ilmu. khusyuk semua kan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ya. Mungkin Ustaz, mungkin macam di kalangan masyarakat kita, mereka ada kekeliruan dari segi hidayah tu. Mungkin pada kita rasa bila kita dah Islam tu, kita dapat hidayah. Kan? Jadi mereka tak nampak hidayah tu dalam bentuk ilmu-ilmu lain yang kita wajib belajar. Allah. Yalah, bila kita sebut hidayah, sebab majoriti kita ini lahir-lahir dah Muslim kan. Jadi kita rasa kita dah mendapat hidayah daripada Allah. Sedangkan hidayah itu kalau diperincikan ada dipanggil hidayah, merupakan hidayah bayan, hidayah yang Allah berikan kepada semua manusia. Seorang Muslim yang ibu bapanya Muslim, Allah dah pilih dia untuk lahir sebagai seorang Muslim. Tapi jika dia tidak berusaha untuk mencari hidayah, itu hidayah taufik, dia tak akan dapat hidayah taufik itu. Bahkan mungkin dia akan hidup sebagai seorang Muslim, tetapi dia jauh daripada kebenaran, jauh daripada hidayah sebenarnya. Walaupun dia mengaku dirinya sebagai Muslim. Jadi hidayah itu ada dua bentuk. Hidayah yang hidayah bayan, keterangan yang sampai kepada semua manusia. Manusia tahu ada Tuhan, tahu Nabi, ada Nabi, bahkan sebahagiannya dilahirkan sebagai Muslim. Tapi jika tak ada usaha untuk mencari hidayah jenis yang kedua, itu hidayah taufik, maka dia akan hidup sebagai seorang mungkin Muslim, tetapi Muslim yang fasik, Muslim yang munafik, Muslim yang ingkar kepada Allah. Sebab itu penting usaha untuk mencari ilmu itu yang menjadi penyebab kepada hidayah taufik. Okay. Baik, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat berikan manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan dapat kita jadikan ayat-ayat Allah dan juga kita jadikan hadis-hadis Nabi ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Jadi insya-Allah setakat itu dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita bertemu lagi dalam kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.